dan kita muliakan Puan Moderator Majlis pada tengah hari ini. Seterusnya, sahabat pimpinan daripada Kelab SPAQ, Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat, Tuan-tuan, Puan-puan, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sama kita di talian pada saat ini kurang lebih 28 orang dan kita doakan moga akan bertambah lepas daripada ni. Dalam kita membicarakan satu kitab iaitu kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana pada pertemuan kita petang ini pertemuan kita kali yang ke-35 sebenarnya. Dah 35 kali kita adakan kuliah online ini, yang mana kali pertama kita mulakan pengajian kita pada hari Ahad 6 Februari 2022 dan hari ini kita dah masuk pada tanggal 2 April 2023. Ala kulli halnya 35 kali pertemuan dan pertemuan yang ke-35 pada petang ini insya-Allah kita akan masuk pada perbincangan cabang iman yang ke-64. Cabang iman yang ke-64. Bagi jemaah yang ada kitab, maka bolehlah kita buka pada muka surat 131, cabang iman yang ke-64. Salah satu cabang iman ataupun tanda kesempurnaan iman, melaksanakan salat jenazah ke atas orang yang meninggal dunia ataupun ahli kiblat yang meninggal dunia. Salat jenazah kita tunaikan sebagai fardul kifayah ke atas lil jami', iaitu secara umum, maka itu tanda seseorang itu telah menyempurnakan imannya. Kalau kita tengok pada cabang iman yang ke-64 ni para jemaah sekalian, maka pengarang kitab kita dia membawakan dua dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab fardu kifayah menunaikan salat jenazah. Kita tengok dulu dalilnya, kemudian kita akan buatlah sikit huraiannya insya-Allah. Dalil yang pertama, dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Maksudnya, hak muslim ke atas muslim yang lain ada 5. Ada 5. Kalau boleh kita garis bawahkan perkataan 5 dan kemudian kita buat nombor. Apa dia hak muslim ke atas muslim? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, hak muslim ke atas muslim yang lain, yang pertamanya adalah raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam. Ini kita dah bincangkan pada minggu lepas, hukum menjawab salam dan sebagainya. Kita dah huraikan dah. Yang kedua, hak muslim ke atas muslim yang lain, iyadatul marda, menziarahi orang sakit. Ini juga kita bincangkan juga pada cabang iman yang ke-63 minggu lepas. Panjang lebar kita huraikan tentang adab menziarahi orang sakit. Yang ketiga, hak muslim ke atas muslim yang lain, tashmitul atish, mendoakan orang yang bersin. Ini cabang iman yang ke-65, kita lihat sekejap lagi insya-Allah. Yang keempat, hak muslim ke atas muslim yang lain, itba'ul janais, menghantar jenazah. Dengan kata lain, bukan setakat dia hantar jenazah, sebelumnya dia tunaikan salat jenazah ke atas muslim. Ini yang keempat. Dan yang kelima, hak muslim ke atas muslim yang lain adalah ijabatud da'wati, iaitu memenuhi jemputan. Kalau seseorang muslim menjemput kita ke majlis yang harus ataupun yang sunat untuk kita kunjungi, maka hak kita yang perlu kita tunaikan, kita perlu memenuhi jemputan tersebut. Itu dalam bab jenazah. Kalau kita tengok sikit,
hukum solat jenazah sekiranya tidak ada yang mendirikan solat jenazah ke atas jenazah itu. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat 132. Kalau yang baru masuk, muka surat 132. Hukum melaksanakan solat jenazah, kalau seorang sahaja yang tunaikan, maka dia telah menggugurkan kewajipan fardu ain ke atas yang lain. Maka yang lain itu, ia menjadi fardu kifayah. Minimum solat jenazah, cukup seorang saja. Cukup seorang saja. Bila seorang saja dah dirikan salat jenazah ke atas mana-mana orang Islam, maka dia telah menggugurkan kewajipan kepada orang Islam yang lain. Tetapi kalau ramai salat jenazah ke atas seseorang yang lain, hukumnya adalah fardu kifayah, dan sunat hukumnya untuk seseorang itu disalatkan dengan lebih daripada 40 orang yang mensolatkan jenazah kepada si mati. Maknanya makin ramai, makin baiklah. Sebab orang yang mendapat kelebihan syafaat Nabi SAW adalah orang yang disolatkan padanya lebih daripada 40 orang. Maknanya kalau kita meninggal dunia, lebih daripada 40 orang yang solat jenazah ke atas kita, maka itu merupakan talian hayat yang terakhir untuk mendapat syafaat, diampunkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam hadis sebenarnya. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Maksudnya, mana-mana orang Islam yang meninggal dunia, maka telah hadirlah 40 orang, minimumnya 40 orang yang solat jenazah ke atas dirinya, yang mana 40 orang tu 40 orang yang baligh dan yang tidak mensyirikkan Allah. Maka layaklah orang yang meninggal dunia tadi diberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu kita, kalau boleh kita wasiatkanlah, sama ada pada isteri kita ke ataupun kepada suami kita ke, bang, kalau saya meninggal dunia nanti, salatlah jenazah saya di masjid ataupun di surau. Sebab apa di masjid dan di surau? Memberi peluang kepada orang ramai yang hadir, moga-moga jumlahnya lebih daripada 40 orang. Kita wasiatkan terus. Sebab orang yang disolatkan jenazah ke atasnya lebih daripada 40 orang ni, dengan syarat 40 orang tu orang yang baligh dan tidak mensyirikkan Allah. Maknanya akidahnya akidah yang sahih, maka itu talian hayat yang terakhir untuk dia mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pesan terus. Kalau nak sebagai langkah berhati-hati, kita jemputlah mana-mana tahfiz, mana-mana tahfiz ke, mana-mana yang hafal Al-Quran ke, untuk datang salat jenazah pada diri kita ataupun ahli keluarga kita. Sebab kita bimbang, kadang-kadang kalau syak sangat jumlahnya 40 orang, maka kita tidak tahu 40 orang yang hadir itu bagaimana diri dia. Maka lebih baik kita lebihkan, 60 orang ke 70 orang ke, maka kita dapat talian yang terakhir, iaitu mendapatkan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita cadangkan supaya solat jenazah itu di masjid ataupun di surau. Kalau nak solat di rumah, mungkin boleh jadi 40 orang tu tak muat. Maka cadangan kita wasiatkan terus pada suami ataupun isteri kita. Bang, kalau saya meninggal dunia, solat jenazah saya buat di masjid ataupun buat di surau. Tujuannya apa?
nak dapatkan barakah hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a syafa'ahumullahu fi. Siapa-siapa yang meninggal dunia dalam kalangan orang Islam dalam keadaan disolatkan jenazah seramai 40 orang, maka dia layak untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah dengan syarat yang solat itu orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok mana-mana orang yang meninggal di dunia, kalau dia meninggal di dunia di Madinah, dia akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, meninggal dunia di Madinah. Yang kedua, dia meninggal di dunia sama ada di Madinah ataupun di Mekah dan disalatkan dengan ratusan ribu ataupun bahkan sampai jutaan. Kalau Ramadan ni disalatkan jenazah padanya, maka dia dapat kelebihan untuk mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hak kita sesama Muslim. Minimum untuk seorang itu salat jenazah, minimumnya adalah satu orang. Ustaz, ada jemaah tanya, boleh ke nak solat jenazah ni pada waktu yang diharamkan untuk solat sunat? Ada juga orang tanya kan. Contohnya ada beberapa waktu yang tidak dibenarkan di dalam Islam untuk solat sunat padanya. Contohnya selepas asar. Contohnya selepas daripada waktu syuruk, sebelum masuknya waktu duha. Ataupun waktu matahari berada tegak di atas kepala. Ini beberapa waktu yang diharamkan untuk solat sunat. Solat jenazah termasuk daripada solat sunat ke atas lil jami' untuk umum. Maka boleh tak solat jenazah dilakukan pada waktu yang tidak dibenarkan solat? Maka menurut fuqaha mazhab Syafi'i, dibenarkan salat jenazah walaupun pada waktu yang diharamkan padanya untuk didirikan salat jenazah itu. Maknanya lepas asar sekalipun tidak menjadi masalah. Bahkan hukumnya adalah harus sahaja. Cumanya para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang salat jenazah ni, kita nak buat teguran lah sikit. Dulu-dulu wallahu alam, sekarang ni amalan ni dah ada lagi ataupun tidak. Dulu-dulu kalau kita ingat di kampung-kampung kita kan, orang yang hadir solat jenazah ni mereka diberi bayaran ataupun diberi upah antara RM5 ke RM10 bagi yang hadir. Saya nampak perkara ini sebenarnya bagi yang mampu tak menjadi masalah lah. Tetapi kita bimbang ada keluarga yang tak mampu dengan adat demikian. Ya, sebahagian daripada adat je sebenarnya. Kita menghargai orang yang hadir solat jenazah. Tapi kita bimbang yang meninggal dunia itu dalam kalangan keluarga yang miskin. Oleh kerana ia telah menjadi adat, jadi orang takut untuk menjemput orang lain supaya datang untuk dirikan solat jenazah. Sedangkan itu adalah hak Muslim ke atas Muslim yang lain. Maknanya kalau 4 takbir tu diberi RM10, lebih kurang RM2, 50 sen satu takbir diberi bayaran. Kalau mampu tak menjadi masalah, ia sebagai satu sedekah kepada ahli keluarganya. Yang kita nak garis bawahkan, sekiranya keluarga itu keluarga yang miskin, kita bimbang ia boleh membebankan ahli keluarga tadi, sebab kita tahu pengurusan jenazah ni mahal. Kadang-kadang ada setengah tempat boleh mencecah ribuan ringgit. Nak beli liang lahat lagi, nak upah penggali kubur lagi, nak sewa backhoe lagi, bayar lubang lagi, bagai-bagai mahal. Mencecah ribuan ringgit. Maka kalau salat jenazah pun, oleh kerana adat itu berlaku, maka diberi bayaran, maka kita bimbanglah membebankan keluarga yang miskin. Kalau mampu, no problem. Sebab ini saya nampak budaya yang berlaku di kampung-kampung lah dulu. Ada tak para jemaah perasan benda ni di kampung-kampung? Macam saya perasan lah dulu. Tapi sekarang bila kita duduk di bandar, upah salat jenazah ni tak ada lagi. Alhamdulillah. Dia tak menjadi satu budaya. Tapi kalau di kampung dulu,
Lepas selesai solat jenazah, biasanya orang bagi nasi bungkus, di samping tu dia ada sampul, ada RM5 ataupun RM10. Kalau 100 orang yang hadir, kalau RM10 dah RM1,000 dah. Nasi lagi. Maka di situ kita nampak ada ruang yang menyebabkan terbeban. Sekiranya ahli keluarga itu dalam kalangan orang-orang yang miskin. Sedangkan solat jenazah ini dia merupakan hak muslim ke atas muslim yang lain yang kita bacakan hadis tadi. Jelas tak para jemaah sekalian, kita huraikan hadis yang pertama ni tentang 5 hak muslim, salah satunya adalah solat jenazah. Jelas ke? Sekiranya jelas, alhamdulillah berada di talian pada saat ini lebih kurang hampir 60 orang. Kita pergi, alhamdulillah. Kita pergi kepada hadis yang kedua, insya-Allah. Masih juga dalam bab cabang iman yang ke-64, salat jenazah ke atas sesama muslim. Hadis yang kita nak baca ni hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Thauban. Hadis ni menceritakan tentang kelebihan orang yang mendirikan salat jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin falahu qiratun wa man syahida dafnaha falahu qiratani al-qiratu mislu uhudin." Maksudnya, sesiapa yang menunaikan salat ke atas jenazah, baginya 1 qirat. Dan sesiapa yang hadir ketika pengebumiannya, baginya 2 qirat. 1 qirat adalah seperti Bukit Uhud. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Orang yang melaksanakan tanggungjawab dia sesama muslim dengan dia dirikan salat jenazah, sama ada lelaki ataupun perempuan yang lakukan ini, dia dapat kelebihan diberikan ganjaran pahala 1 qirat. Sahabat tanya, wa mal qirat? Qirat tu apa benda? Maka jawab baginda, al-qiratu mislu uhudin. Qirat itu sama besarnya seperti Bukit Uhud. Bukit Uhud ni panjangnya kurang-kurang lebih 5 kilometer. Maknanya permulaan sehingga pengakhiran Bukit Uhud tu lebih kurang panjangnya 5 kilometer dan tingginya lebih kurang 700 meter lah tinggi Bukit Uhud. Maka ganjaran pahala orang yang mendirikan salat jenazah ini sebesar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran. Ini nak menceritakan kelebihan yang besar bagi orang yang menunaikan hak sesama orang Islam. Dan sekiranya dia bukan sahaja pergi solat jenazah dan dia hantar pula pengebumian orang yang meninggal dunia tadi dalam kalangan orang Islam, maka dia dapat kelebihan yang kedua, iaitu dia dapat 1 lagi tambahan qirat. Maknanya dia dapat 2 qirat. Ini kelebihan bagi orang yang melaksanakan salat jenazah. Para jemaah sekalian, dalam bab pengurusan jenazah ini kita memanglah dituntut untuk menyegerakan semua prosesnya. Kita segerakan proses memandikan jenazah ataupun mengkafankan jenazah. Seterusnya mensolatkan jenazah dan mengebumikan jenazah. Ada 4 proses dia. Mandi, kafan, solat, kebumi. Kalau tidak ada apa-apa halangan, maka segerakanlah. Halangan ni contoh macam mana? Contohnya bencana dalam keadaan banjir memang tak dapat disegerakanlah. Itu pengecualian lah. Ataupun dalam keadaan hujan, dalam suasana gelap, tidak ada petugas, itu pengecualian lah. Sekiranya tidak ada apa-apa halangan, maka kita dituntut untuk menyegerakan pengebumian jenazah. Sebab apa? Itu merupakan hak jenazah. Mereka meminta untuk disegerakan. Berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, asri'u bil janazah, segerakanlah pengurusan jenazah. Fa inna
takun salihah, sekiranya jenazah itu jenazah yang saleh, fa khairun tuqaddimuni, maka jenazah akan berkata, cepat-cepatlah bawa aku pergi ke kubur, cepat-cepatkanlah kebumikan aku. Jenazah sendiri yang minta, cepatlah uruskan aku. Sebab apa? Kalau dia baik, dia jenazah saleh, dia tidak sabarlah untuk masuk ke alam yang seterusnya. Ini kita bincangkan secara sederhana saja. Pada petang ini, cabang iman yang ke-64, solat jenazah salah satu daripada tanda kesempurnaan iman. Moga-moga para jamaah sekalian, bila kita belajar pada petang ni tentang kelebihan dan hak sesama Muslim solat jenazah ini, kalaulah kita tidak ada halangan dan ada kematian yang kita dengar contohnya di masjid dan di surau dan sebagainya, ambillah peluang untuk kita menunaikan hak yang terakhir kita sesama Islam, insya-Allah. Ada orang peluang terhidang besar dah. Contoh kan, lepas solat Zuhur, dia buat pengumuman dah, okey, lepas solat Zuhur nanti kita akan adakan solat jenazah. Ada orang dia tak ambil peluang. Habis dia lepas solat Zuhur, dia keluar. Kalau ada urusan, no such thing lah, no problem lah. Kalau tak ada urusan, ambillah masa sekejap, lebih kurang 5 minit tadi, untuk kita dapatkan kelebihan, diberikan ganjaran pahala qiratan, dalam masa yang sama kita menunaikan hak sesama orang Islam. Ini cabang iman yang ke-64. Jelas ke para jamaah sekalian? Kita huraikan secara sederhana saja dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, alhamdulillah. Kemudian kita tengok cabang iman yang ke-65. Ini satu je dalil hadis pada tengah hari ini dibawakan. Cabang iman yang ke-65 iaitu salah satu cabang iman ataupun tanda kesempurnaan iman adalah mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin. Itu tanda kesempurnaan iman. Kita tengok dulu hadisnya, kemudian kita akan lihat huraian. Hadis daripada Abu Burdah dalam Sahih Muslim, daripada Abu Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meredainya, katanya, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza atasa ahadukum fahimadahullaha fashammituh wa idza lam yahmadillaha fala tushammituh. Maksudnya, muka surat 133, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu bersin, kita dengar dalam kalangan kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita orang Islam ni bersin, macam lalu dia memuji Allah, dia ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka doakan dia. Ini hak sesama Muslim. Apabila dia tidak memuji Allah, dia bersin tu tapi dia tidak ucapkan alhamdulillah, kita tak dengar, maka gugurlah hak sesama Muslim, jangan doakan dia. Hadis ni nak menceritakan betapa bahawasanya kita kena sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala hatta dalam keadaan bersin, lebih-lebih lagi. Kenapa? Ketika kita bersin, ketika itu dekupan jantung kita tu terhenti sekejap. Pump, dia berhenti. Dia macam spark, berhenti. Maka setelah bersin, degupan jantung tu kembali berdegup, maka kita puji Allah di atas nikmat itu, kita ucapkan alhamdulillah, maka dia layak untuk mendapat doa kita. Apa doa bagi orang yang bersin? Bila kita dengar hacam, maka kita doakan yarhamukallah, moga Allah memberkati diri awak. Itu doa dia. Yarhamukallah, moga awak diberkati oleh Allah. Itu kita katakan pada dia. Cuma ulama mengatakan kalau seseorang hari itulah contohnya kan dia banyak kali bersin,
Contoh kalau kita buat kelas secara fizikal dalam kuliah kan, dalam bilik kuliah. Ada seorang ni daripada awal kuliah sampai akhir kuliah tak berhenti dia bersin. Hacam. Kita doakan sekali, yarhamukallah. Hacam kali kedua. Kita doakan kepada dia kali kedua, yarhamukallah. Hacam kali ketiga, kita doakan kepada dia, yarhamukallah. Cukup 3 kali saja. Maka kalau dia bersin lagi kali keempat, kelima dan seterusnya, cukup dengan kita katakan, syafakallah, Allah memberkati kamu dan menyembuhkan diri kamu. Dan kalau dia bersin lagi, maka tidak lagi menjadi hak kepada dia untuk mendapat doa kita. Cukup 3 kali saja. Sebab setiap kali bersin kita doakan dia, menyebabkan akan terhentilah kelas pengajian contohnya kan. Duk ramai-ramai dalam bilik kuliah. Tak berhenti dari awal. Yang ni hacum, berbalah pantung sama-sama bersin. Yang ni hacum, yarhamukallah. Jadi ustaz tu duk doakan dia je dari awal kuliah sehingga akhir kuliah. Yarhamukallah. Menyebabkan pengajian tu akan terganggu. Maka kata ulama cukup 3 kali je kita katakan yarhamukallah. Maka setelah 3 kali kita ucapkan, kita katakan syafakallah. Ada yang cakap, anda tengok di ruangan komen ni, saya pernah saya dengar didoakan sebagai may Allah bless you. May Allah bless you tu dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu, moga Allah beri rahmat pada awak. Dalam bahasa Arab, yarhamukallah. Boleh saja, mana-mana. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Arab pun boleh. Kalau yang paling afdalnya bahasa Arab lah. Tapi kalau kita tak tahu doa dalam bahasa Arab, tak ada je lah tangan. Allah beri berkat pada awak. Allah berkati awak. May Allah bless you. No problem. Itu mana-mana boleh lah. Yang paling afdalnya bahasa Arab lah. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dengan doa yarhamukallah. Itu sekiranya lelaki. Kalau yang bersin tu wanita, perempuan, kita tukar dhamirnya menjadi yarhamukillah. Yarhamukillah. Kalau lelaki ka, kalau perempuan ki. Kalau ramai yang bersin, kita doakan yarhamkumullah. Kumullah. Itu dalam bahasa Arab lah dia punya dhamir, dia akan jadi berubah. Jelas para jemaah sekalian, cabang iman yang ke-65 ni 2 dah cabang iman yang kita lalui pada tengah hari ni. Setakat ni jelas tak? Kalau jelas, insya-Allah kita boleh masuklah cabang iman yang satu lagi. 3 hari ni kita ambil insya-Allah. Dan nak khatam dah sebenarnya kitab kita ni, tinggal lagi 11 cabang iman lepas daripada cabang iman yang ke-66 ni. Maknanya bila kita khatam nanti, maknanya dah 2 kitab dah kita khatam melalui platform online SPAQ ni. Sebelum ni kita dah khatam kitab Penawar Bagi Hati. Dan insya-Allah dalam beberapa minggu lagi lah, insya-Allah beberapa pertemuan, kita akan khatamkan kitab 77 cabang iman. Jadi kita ambil lagi satu lagi cabang iman yang terakhir pada petang ni lah. Cabang iman yang ke-66. Muka surat 133. Salah satu cabang iman adalah menjauhi orang kafir dan pelaku kerosakan serta bersikap tegas terhadap mereka. Kita tulis dalam kurungan, menjauhi orang kafir di sini dengan maksud orang kafir yang mengancam orang Islam. Kita tambah dalam kurungan. Sama ada orang kafir, orang yang tak beriman, yang tidak memberi ancaman kepada orang Islam, tidak mengganggu-gugat pegangan akidah kita, itu no problem, kita berbuat baik. Bahkan kita berbuat baik padanya, itu salah satu ruang ataupun bentuk dakwah sebenarnya. Yang dimaksudkan menjauhi orang kafir ni, orang kafir yang mengancam akidah orang Islam dan pelaku kerosakan serta bersikap tegas terhadap mereka. Kalau kita tengok ada 5 dalil Al-Quran dan 2 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, dalil ni kita baca dulu 5 sekaligus, kemudian kita akan simpulkan huraiannya. Ada 5 dalil Al-Quran. Kalau boleh,
bagi yang ada kitab, kita turut baca ayat ni supaya kita dapat kutip pahala bacaan Al-Quran pada petang ni, insya-Allah. Ikut saya. Firman Allah Ta'ala dalil yang pertama sehingga kita baca dalil yang kelima. Ada 5 dalil semuanya Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. Surah Ali Imran ayat yang ke-28. Dalil yang kedua, Ya ayyuhan النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. Surah At-Taubah ayat yang ke-73. Dalil yang ketiga, qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Surah At-Taubah ayat 123. Dalil yang keempat, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. Surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Dan last sekali dalil daripada ayat Al-Quran pada cabang iman yang ke-66 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Surah At-Taubah ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Sengaja saya mohon para jemaah untuk sama-sama bersama dengan saya baca ayat-ayat tadi, tujuannya untuk kita boleh kutip pahala bacaan Al-Quran pada petang ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Al-hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Sesiapa yang membaca ayat Al-Quran baginya pahala. Dan setiap huruf itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, digandakan menjadi 10 pahala. Tidak aku katakan seseorang yang membaca alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif itu satu huruf. Lamun harfun, lam itu satu huruf. Mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Moga-moga kita baca ayat Al-Quran tadi dan kita baca pula di dalam bulan Ramadan, maka digandakan kebaikan dan rahmat kepada kita berlipat kali ganda, insya-Allah. Para jamaah sekalian,
5 dalil Al-Quran yang kita baca tadi dalam bab menjauhi pelaku kerosakan dan orang kafir yang mengancam akidah umat Islam, kenapakah dilarang kepada kita untuk kita kita katakan berlemah lembut kepada mereka? Sebab kita bimbang akidah kita ini terancam. Kadang-kadang kita terlalu bertolak ansur kepada mereka yang tak beriman sehingga dalam bab akidah pun bertolak ansur, sehingga orang beriman itu akan ditolak beransur-ansur. Maka akidahnya semakin luntur, dia tidak ada rasa apa-apa lagi dengan ancaman tersebut. Ayat ini tidaklah menunjukkan kita tidak boleh bertoleransi kepada orang yang kafir. Boleh. Jiran-jiran kita, jiran-jiran saya dan sebagainya, ataupun rakan sekerja kita, mungkin ada dalam kalangan orang yang beragama lain. No such thing, no problem dalam bab tu. Tetapi dengan syarat, mereka ini tidak mengancam akidah kita, tidak memerangi kita dalam pegangan agama kita, dan tidak menghalau kita daripada tempat tinggal kita. Syaratnya demikian. Maka sekiranya 3 ini tidak disentuh, tidak mengancam akidah kita, tidak memerangi pegangan agama kita, dan tidak halau kita daripada tempat tinggal kita, maka bolehlah kita bertoleransi dan bertolak ansur dengan mereka. Sebab kita tengok kan, sebagaimana masyarakat di Palestin, kerana mereka terlalu dulunya bertolak ansur kepada pendatang dalam kalangan orang-orang Yahudi, akhirnya mereka ditolak beransur-ansur, tanah mereka habis dibolok oleh orang Yahudi Israel. Ini bahaya. Maka diingatkan pada cabang iman yang ke-66, bersikap tegas dan sentiasa awas dengan mereka yang memerangi dari sudut akidah. Itu salah satu daripada cabang kesempurnaan iman. Dalam bab ikhtiyar ataupun berhati-hati. 5 dalil Al-Quran tu saya simpulkan dengan perkara demikian. Kemudian last sekali tengok dalil daripada hadis muka surat 135. Hadis daripada Abu Hurairah muka surat 135. Semoga Allah meridainya dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأهم بالسلام واضطروهم إلى أضياقها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berjumpa kaum musyrikin di tengah jalan, jangan mulakan salam kepada mereka dan biarkan mereka terpaksa melalui jalan yang lebih sempit. Hadis ni kita kena garis bawahkan ataupun kita kena tanda, ia merujuk kepada orang musyrikin yang menunjukkan permusuhan kepada orang Islam. Sama ada orang yang tak beriman, orang kafir, orang yang berada dalam agama lain yang bersikap ramah tamah dengan kita, itu tidak menjadi masalah untuk kita berbuat baik pada dia. Tapi orang musyrikin yang sentiasa menunjukkan permusuhan kepada orang Islam, Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan tunduk pada dia. Jangan tunjukkan orang Islam ni lemah, rendah, tidak bermaya. Tunjukkan kekuatan dan izzah kemuliaan kita. Sebab itu, kalau kita tengok kan, menjadi satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ibadah tawaf, Rasulullah akan melakukan ittiba'. Ittiba' ni dia akan buka kain ihram tu, buka pada bahagian bahu kanan ni, bahagian bahu, nampak bahu. Tujuannya apa? Nak menunjukkan orang Islam ni orang-orang yang kuat. Menjadi kegerungan kepada orang musyrikin ketika itu untuk buat nak pijak-pijak lah orang Islam ketika tu. Rasulullah tunjuk body dia, sadu masing-masing menunjukkan kesaduannya. Menjadi satu perkara yang jangan main-main dengan orang Islam tu. Orang Islam semua orang yang gagah-gagah. Itu dari sudut psikologinya. Ini hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ceritakan, orang Islam orang yang kuat dan
dan bukanlah orang yang tidak bermayar. Muka surat 135. Dan last sekali pada petang ini, hadis daripada Abu Sa'id, semoga Allah meridainya, dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahibu illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Maksudnya, tiada yang boleh kamu jadikan sahabat melainkan orang beriman, dan tiada yang berhak makan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, nak bersahabat, carilah sahabat orang beriman. Dan nak makan itu, makanlah dalam kalangan orang yang bertakwa. Ini satu peringatan sebenarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang Islam itu tidak termakan budi. Akhirnya, oleh kerana terlampau sangat bermakan budi, bertolak ansur sangat, bertoleransi, akhirnya orang Islam akan ditindas. Maka diingatkan awal lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara ini. Itu cabang iman yang ke-66. Jadi para jamaah sekalian, kita berhenti dulu pada cabang iman yang ke-66. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan masuk cabang iman yang ke-67. Salah satu cabang iman adalah memuliakan jiran. Maknanya ada 11 lagi cabang iman yang kita akan baca, kemudian kita akan khatamkan kitab kita ini insya-Allah. Jadi saya berhenti dahulu pada waktu ini sebabnya Ana yakin ramai dalam kalangan kita ni nak buat persiapan nak masak bagai-bagai lepas daripada ni insya-Allah. Wallahu alam, saya serahkan kembali kepada puan moderator majlis. Silakan. Okey, baik. Kita bukalah sikit soalan. Ada soalan Ustaz kan? Silakan. Boleh. Silakan. Mana tahu ada soalan? Silakan. 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 Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya. Tadi Ustaz kata berkenaan dengan nak menguruskan jenazah kan kena bayar. Kena bayar di kampung-kampung. Di bandar pun kena juga bayar. Ustaz dulu masa arwah suami saya dekat Datuk Keramat. Kena bayar beribu-ribu. Bayar orang yang datang solat jenazah ke bayar pengurusan? Bayar gali kubur, untuk tanah kubur, lepas tu mandi, mengkafankan. Okey. Solat tak? Ya. Okey, yang saya sebut tadi lebih kepada fokus orang yang solat lah, orang yang solat diberi upah. Sebab Rasulullah sebut kalau 40 lebih ke atas ni dia dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada bayar dalam bab pengurusan tu memang kita akuilah sebab semuanya melibatkan kos sebenarnya. Semuanya melibatkan kos. Nak sewa orang bawa kereta jenazah. Kereta jenazah tu kena isi minyak. Siapa yang nak tanggung? Takkan orang yang tu nak tanggung, betul lah. Jadi melibatkan kos. Yang saya fokuskan tadi upah kepada orang yang solat jenazah. Bagi saya itu tu sedikit membebankanlah kepada ahli keluarga. Sama ada dalam bab pengurusan jenazah, kita kena akuilah sebab itu sekarang ni semua melibatkan kos sekarang ni. Melibatkan kos dan masa. Yang saya fokus tadi, orang yang solat jenazah tadi. Wallahu a'lam. Solat jenazah tak ada. Solat jenazah tak ada. Di kampung-kampung dulu ada. Di kampung ada, ya. Di kampung sekarang ada. Ni, saya ingat arwah ayah dulu. Budaya ni sekarang ni tak ada dah. Alhamdulillah. Bukanlah kata saya tu menyesal. Jadi memang kita dah siapkan kan. Betul, memang pengurusan dia memang mahal sekarang ni. Nak beli kayu, nak beli lahat. Ustaz sekarang ni kan, saya duduk dekat taman ni memang dia siap dah bagi list. Siap dah. Siap dah. Jadi saya terpaksalah besok nanti saya bagi kat anak saya siap-siap. Betul. Supaya tak membebankan anak lah. Tak nak membebankan anak. Sebab saya bertugas sebagai imam. Jadi adalah ahli keluarga yang tak mampu. Kalau di Kuala Lumpur ni kos pengurusan jenazahnya lebih kurang 1,000. Ada anak-anak tak mampu. Jadi dia tak mampu nak bayar
sewa van, nak beli liang lahat, nak bayar upah orang gali kubur dan sebagainya. Kadang-kadang sampai marah pada kita pula. Dia tanya apa peranan ustaz, peranan masjid dan sebagainya. Masjid pun kewangannya pun terhad juga, surau dan sebagainya. Jadi kalau betul-betul asnaf tu memang kita support lah. Tapi kita tidak mampu support untuk semua orang. Jadi cadangan kitanya buatlah preparation daripada sekarang. Betul Ustaz. Itu dah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ya, Ustaz. soalan. Tanya Ustaz. Okay, silakan. Ustaz, contoh lagu ni. Nak tanya, kalau kata contoh kita semaya terawih, kadang-kadang kalau sampai setengah terawih tu ada orang tubik lah daripada kanan ke kiri, tengah tu kosong, daripada kanan ke kiri kau kita nak penuh sah ke daripada kiri ke kanan nak masuk ke tengah dia tu. Tepi kanan sebelah alik sana ada, sebelah alik kiri ni ada, tengah jadi kosong. Okey, dia Patut kena sebelah mana nak penuh tu? kena bergerak dua-dua. Daripada kanan bergerak ke tengah, daripada kiri bergerak ke tengah. Macam tu. Dia kena afdalnya penuhkan yang tengah dulu supaya selari dengan imam lah di center dia. Itulah. Saya tengok sampai kau habis terawihnya kosong gitu ya, Kosong tengok. gitu. Tak ada orang gig sebelah kanan kau gig, sebelah kiri kau gig, kata bapa. Tapi kita tak tegur lah dia, muka kita Yalah. tak pandang nak tegur dia kan, kita tanya Betul, tu email lah mudahnya. Betul-betul. Dia kena yang kanan dan kiri tu kena sama-sama bergerak ke tengah. Wallahu a'lam. Dan ada soalan Ustaz ya, daripada Azalia. Apa hukumnya wanita yang solat jenazah Ustaz? Adakah juga dikira dalam jumlah 40 orang jemaah yang Ustaz jelaskan tu? Para jemaah sekalian, kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan. Dia merujuk kepada mana-mana orang, mana-mana. Siapa-siapa yang termasuk daripada 40 yang dirikan solat jenazah, tak kira lah lelaki ke perempuan, hitung bilangannya, bila hitung bilangannya 40 orang, maka dia termasuk daripada 40 tersebut. Okey. Setakat itu saja InsyaAllah. nampaknya Ustaz ya. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan al-fadhil Ustaz Wan Halim atas kesudian mengungkap soalan dan perkongsian ilmu serta percaya cukup jelas sebab kita semua ya, dan semoga sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat buat kita semua pada petang ini. Terima kasih kepada para jemaah sudi kehadiran kita pada hari ini 75 orang Ustaz ya. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat, dan teruskanlah dengan kehadiran lebih ramai lagi kalau boleh Ustaz kan. Okey. Dan Ustaz, kiranya kita tutuplah, tangguhkan dulu majlis umum kita dengan kata tasbih kafarah dan selawat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada moderator dan semua. InsyaAllah bertemu di lain kesempatan. Selamat berbuka nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat berbuka puasa insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih.